Itu juga dalam model atom dan juga model sistem suria tadi, sistem suria tadi. Kan? Pun hampir-hampir sama. Ada tawafuk. Seterusnya bandingkan diri kita dengan makhluk-makhluk lain, ada sudut-sudut yang kita sama dengan makhluk-makhluk yang lain. Terbukti kita adalah khalifah. Siapa kita ni? Kita di sini adalah manusia. Masa banyak lagi, boleh cakap mana sikit. Okey, bagaimana manusia tu khalifah kepada makhluk-makhluk lain. Jadi di sini saya suka untuk membawa sepertikan daripada Risalah An-Nur lah. Sebab memang bidang saya pula, sebab hari-hari dengan Risalah An-Nur je. Sebab apa? Sebab saya terjemah Risalah An-Nur daripada bahasa Turki ke bahasa Melayu. Jadi yang baik tu saya nak kongsikanlah bersama-sama dengan hadirin-hadirat sekalian. Bagaimana manusia ni menjadi khalifah. Contoh yang Ustaz Badu Zaman Syed Nursi tunjukkan melalui adalah ibadat solat. Melalui ibadat solat, manusia adalah khalifah kepada seluruh alam semesta. Okey, dalam pergerakan solat, berdiri, rukuk dan sujud. Tak nak pilih yang lain, berdiri, rukuk, sujud. Ulama sebut berdiri itu mewakili, seolah kita menjadi wakil kepada semua makhluk-makhluk Allah yang berdiri tegak, seperti tumbuh-tumbuhan itu berdiri. Makanya yang rukuk pula, kita mewakili makhluk-makhluk Allah yang tunduk, yang rukuk, seperti binatang-binatang berkaki empat dan lain-lain. Makanya sujud pula seolah-olah kita mewakili makhluk-makhluk yang menyusur melata di tanah, ataupun makhluk-makhluk yang jumud seperti batu-batu, kan, dan juga tongkok-tongkok kayu yang besar-besar, bukit gunung ganang, kan. Sujud kita tu mewakili makhluk-makhluk tadi. Itu dari sudut pergerakan dalam solat. Dari sudut perbuatan, dari sudut perkataan, dalam solat kita baca surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pada kamu kami menyembah ya Allah, dan hanya kepada kamu kami meminta pertolongan. Kenapa kat sini kami? Sedangkan kalau kita solat seseorang, akulah, apa kami pula. Dan jadi menurut penjelasan Ustaz An-Nur, kami di sini pertama manusia dan semua anggota tubuhnya serta zarah-zarah atau yang terdapat dalam badannya. Dan yang kedua, kami di sini adalah kami iaitu seluruh makhluk di alam semesta. Dan kami yang ketiga adalah kami sebagai manusia. Kan? Dan dari di situ ada mesej supaya manusia itu bersatu. Amalkan selalu kami, bukan aku atau saya. Kan? Di sini ada mesej supaya bersatu. Ketika kita berkata amin, Ustaz Nursi sebut seolah-olah terbuka hijab satu demi satu. Masa dia kata amin di dalam sebuah masjid, mula diterbayangkan jemaah besar di dalam masjid tersebut. Itu amin yang peringkat pertama. Apabila dia dalami lagi amin, dia dapati bahawa seluruh dunia Islam ni, seluruh umat Islam di Turki beramin bersama-sama dengannya. Di situ kami. Kan hatta dibuka lagi, diselami lagi, seluruh dunia Islam berkata amin. Diselami lagi, seluruh makhluk di alam semesta berkata amin bersama-sama manusia yang mendirikan solat. Kan diselami lagi, kembali kepada diri sendiri, seluruh zarah-zarah di tubuh badan kita juga berkata amin. Jadi itulah makna nahnu, kami di pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kan kami. Okey. Slide yang seterusnya, contoh kitab besar alam semesta. Di dalam Risalah An-Nur juga disebut kitab ni analogi bandingan ya. Kitab itu adalah alam semesta sendiri. Juz pada Al-Quran adalah bumi atau planet-planet lain. Peralihan muka surat adalah ibarat pertukaran musim, daripada musim bunga, musim panas, musim nurul, musim sejuk dan musim bunga lagi, kan. Kalau kat Malaysia tengkujuh panas, akan berubah-ubah juga. Siang malam pun berubah juga sekurang-kurangnya, kan. Okey, seterusnya ayat Ustaz Syed Nursi katakan adalah sebagai susunan pohonan atau bentuk muka
bumi. Yang kita ayat itu cerita yang beza-beza. Okey, setiap satu baris pada ayat Al-Quran itu adalah sebagai satu taman. Sebenarnya kalimah, setiap kalimahnya adalah pokok-pokok yang berbeza-beza. Setiap huruf adalah buah dan setiap noktah titik itu adalah biji benih. Begitu juga pada manusia. Kalau kita kiaskan dengan skala yang sama, manusia pun begitu, asal daripada benih dan kemudian tumbuh-tumbuh kan. Jadi boleh kita tengok pada gambar ni, kita boleh kiaskanlah kitab besar semester yang terbentang luas. Masya Allah. Ada juga tawafuk di sini. Okey. Jadi iktibar lain daripada tawafuk adalah aturan Allah adalah yang terbaik dan terindah. Peraturan yang bukan daripada Allah tidak sempurna, bahkan memudaratkan. Macam contoh sekarang yang paling hangat di Malaysia sekarang ni tentang LGBT. Kan? Semua itu bertentangan dengan fitrah. Memang semua itu hasilnya akan memporak-porandakan masyarakat, menghuru-harakan masyarakat, atau membinasakan diri para pelaku perbuatan itu sendiri. Kan? Bagi contoh saya kata tadi, kalau kita bertentangan dengan fitrah atau sunnah ataupun dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan, kita akan mendapat kecelakaan. Kalau contoh dalam kehidupan kita sehari-hari ini, ibarat boleh katakan semacam undang-undang jalan raya. Kan? Kalau kita ikut undang-undang jalan raya, insya-Allah kita selamat. Cuba langgar lampu merah bila ada kenderaan lain lalu, tak nak dah berlaku, tapi insya-Allah aksiden. Kan, sebab kita melanggar peraturan. Dan kalau kita dapat peraturan, insya-Allah kita akan sampai. Kalau kita ikut signboard, insya-Allah kita akan sampai ke tempat yang dituju. Kalau kata pergi dan BTC belah kanan, kamu masuk kiri, confirm tak sampai. Orang-orang yang mengikut kehendak hawa nafsu ni, Allah kata kanan, mereka kata kiri. Jadi apa kesudahannya? Neraka, waliyazbillah. Kan? Mengubah peraturan Allah menyebabkan kebinasaan. Apa-apa saja yang berlaku di muka bumi ini adalah kerana hasil seni kerja tangan manusia. Kan? Kerana mereka mengubah alam semesta, kan? Meruntuhkan gunung ganang, melakukan peperangan dan macam-macam lagi. Pencemaran alam, kan? Semuanya hasil karya seni manusia lah, yang mereka menganggap seni, tapi sebenarnya itu merosakkan alam. Kalau hasilnya, kalau dulu, kalau berlaku gegaran di negara-negara jiran, kita tak akan rasa gegaran di sini, di Malaysia. Tetapi apabila sekarang bila gunung ganang yang telah menjadi pasak-pasak bumi itu diratakan, maka hasilnya kita turut merasai penderitaan yang dialami oleh jiran-jiran kita sebelum ini. Penderitaan itu mungkin taklah, tapi ketakutan tu, kegerunan tu, kan? Pun ada tawafuk di situ. Okey. Begitu juga contoh-contoh daripada cakrawala atau tubuh badan manusia dan muka bumi. Ada aturan Allah adalah aturan yang terbaik. Kemudian tawafuk juga membuktikan bahawa Al-Quran adalah wahyu daripada Allah dan bukan daripada manusia, bukan daripada Nabi Muhammad sebagaimana dikatakan oleh para orientalis. Kan? Nabi Muhammad kan dulu dia jumpa dengan Waraqah bin Nawfal, pak saudara dia tu. Kan? Lepas tu dia dengar daripada Waraqah bin Nawfal tu, Waraqah ni memang orang alim. Ataupun orientalis kata lagi, Rasulullah bertemu dengan orang Yahudi. Kan? Orang Yahudi pula memang glamour lah dengan keilmuan mereka. Kan? Jadi dengan tawafuk ini menunjukkan bahawa Rasulullah bukan mengambil sumber daripada manusia, tapi Al-Quran datang daripada wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta Allah mencabar kepada makhluknya, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wa da'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Sekiranya ada keraguan kepada kalian tentang apa yang kami telah turunkan, iaitu kitab Al-Quran atau kitab alam semesta pun, ala abdillah, ke atas hamba kami Muhammad SAW, maka kalau kita ragu, maka datangkanlah satu surah yang seumpama dengannya. Bukan satu kitab, satu surah yang seumpama dengannya. Atau surah yang paling pendek pun datangkanlah. Kan? Kalau pendek apa, inna atau inna, ataupun surah Qul Huwallah, Ikhlas dengan Kausar. Dan Allah kata bukan buat seorang, dan panggillah syuhada aku min dunillah. Panggillah sekutu-sekutu kamu ataupun saksi-saksi kamu
pembantu-pembantu kamu daripada yang selain Allah. Allah kata aku tak nak campur. Kan? Panggil selain Allah ni, jin, manusia, zarah-zarah, atom semua, panggil, buat satu kitab surah yang seperti ini. Sekiranya kamu adalah golongan yang benar. Cabaran Allah tu masih terbuka, siapa nak cabar silakan. Tapi memang tak akan mampulah, kan? Akibat kita menyambut cabaran tu, kita sebenarnya merendahkan diri kita dan kita menjemput diri kita kepada azab Allah yang tidak terkira. Waliyahzubillah. Okey, di sini fanzur ila asari rahmatillah kaifa yuhyil arda ba'da mautiha inna dzalika la muhyil mauta wa ala kulli syai'in qadir. Gambar ini menunjukkan 4 musim lah, kan? 4 musim. Jadi kalau macam cabaran Allah tadi tu kan, kita boleh ke nak ubah musim ikut hati kita? Tak. Kan semuanya adalah dengan ketetapan daripada Allah. Kita boleh ke nak ubah ayat Quran? Tak. Kan? Yang Quran akan kekal begitu sebab Allah telah melihatnya sampai kiamat. Sebab mana percubaan gagal yang telah dilakukan oleh Musailamatul Kadzdzab dan beberapa orang lagi. Gajah, kamu tahu tak apa gajah? Badannya besar, belalainya panjang, ekornya kotor. Kan? Tak sedap langsung. Kan Musailamatul Kadzdzab, al-fil wa mal-fil. Kan laut saya qasir macam itulah. Lebih kurang. Jadi di mana nilai balaghah kata-kata manusia dengan balaghah yang Allah tetapkan, Allah turunkan, Allah wahyukan pun tak sama. Kan? Dan di sini tengok perubahan musim pada tempat yang sama, tak berlaku, kita tidak akan boleh melakukan. Itu juga pada alam semesta. Kita tak akan mampu mengubah alam semesta ni. Kononlah kita rasa kita hebat sangat, kaya sangat, kita nak gerakkan, anjakkan sikit bumi daripada paksin yang orbitnya, buatlah satu enjin yang sangat besar, kan, yang boleh mengubah, menolak bumi ke paksi yang lain. Apa natijahnya? Horor kiamat. Maksudnya kita mempercepatkan kiamat, kan? Okey. Begitu juga bintang-bintang. Tak payah bumi lah. Kita ambil bulan ke, komet-komet ke, letak satu enjin, gerakkan dia ikut suka hati dia, InsyaAllah akan berlanggar dan menyebabkan huru-hara di alam semesta. Dan bila berlaku huru-hara di alam semesta, kita pun akan kena tempiasnya. Yang paling akan merasa tempiasnya adalah kita lah manusia, kan? Sebab kita ada perasaan. Makhluk lain kisah akal tak ada, kan? Dalam manusia rasain. Okey, begitu juga tawafuk lagi. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala abdina, tengok lagi ni bunga-bunga matahari ni. Kalau kat Turki dia panggil bunga bulan, kita panggil matahari. Sunflower kita orang putih sikit, dia orang panggil air cicing, bunga bulan. Kita tahu ada apa ni, dalam ni ada koji. Tapi tengok tawafuk yang berlaku pada bunga bulan atau bunga matahari, dan pun ada keseragaman. Begitu juga buah durian, duri-durinya hampir sama. Dan begitu juga padi, anggur, dan ikan, macam-macam lagi lah, kan? Kalau ada keraguan, datangkan sesuatu yang seumpama dengannya. Hatta kalau dalam filem-filem barat ditonjolkanlah mereka hebat, mereka mencipta manusia pada besi ataupun robot, kan? Ataupun buat lalat daripada skala yang kecil, kan? Tapi bila ditampal sekali habis, mati dah tak berguna lagi. Dah lah belanja tu dah berjuta-juta dolar, tapi kan kalau kita tengok lalat yang Allah cipta ni punyalah banyak, hatta kita terasa rimas dengannya, kan? Tapi Allah buat dengan senang saja. Hatta lalat ni bila sampai waktunya mereka akan mati, dan pada musim berikutnya mereka akan hidup kembali ataupun dihidupkan generasi yang baru, kan? Ini juga ikan-ikan ni tengok butir-butir salji, kan, pokok-pokok ni semuanya adalah tanda kekuasaan Allah yang manusia tidak akan mampu untuk mengatasinya, menandinginya. Begitu juga tubuh anatomi manusia ni. Kita tengok semua kita adalah sama, kan? Tak naklah guna jantung biasa, nak guna jantung bateri lah. Cari penyakit namanya, kan? Tak naklah hidung biasa, nak hidung plastik lah, kan? Tak naklah pakai telinga, buang je lah, tak speaker stereo. Tak ada. Semuanya merosakkan kita. Mendekatkan kita kepada Allah dengan tawafuk ni, kita makin dekat kepada Allah SWT.
Kerana kita tahu Allah tu telah mengaturkan semuanya untuk kita, dan kita ikut saja apa yang Allah nak dan apa yang Rasulullah suruh. Menambahkan dan meningkatkan keimanan pastinya, yakin dan redha dengan ketentuan Allah, sebab Allah dah tentukan yang kita ikuti sajalah dengan tawakal, bukan serah bulat-bulat tapi tawakal, kan, ambil sebab-sebabnya. Tawafuk juga memperlihatkan bahawa keikhlasan menatijahkan hasil yang terbaik. Kat mana dia disebut pasal ni tadi? Masa Ustaz Ahmad Khusraw menulis Quran Tawafuk ni, sedangkan antara ramai-ramai 10 orang anak murid Ustaz Said Nursi tu, dia lah yang paling tak cantik tulisannya. Tetapi kerana keikhlasan, kerana ketaatan beliau dapat menulis, dan Allah memberikan kepadanya satu kemujizatan yang tidak dapat ditandingi oleh orang lain, kan? Itu hasil pada keikhlasan. Begitu juga dalam kerja-kerja kita seharian. Sekali kita ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata, insya-Allah hasil yang kita buat tu akan mendapat nilai yang sangat, tak terkatalah, sangat tinggi, kan? Okey, seterusnya tawafuk juga memberitahu bahawa terdapat tawafuk di antara Al-Quran dan kitab besar alam semesta. Kerana apa yang Al-Quran nyatakan, alam semesta akan membantu kita untuk memahaminya. Contohnya waktu solat, kan? Al-Quran sebut waktu solat sekian-sekian, tapi kita tak faham. Alam semesta membantu. Tengok matahari terbit masa bila, kan? Matahari condong masa bila, terbenam masa bila, itu waktu solat. Rezeki yang baik, rizqun thayyibun, rizqun thayyibah. Macam mana? Kita boleh bandingkanlah dengan alam semesta, kalau tidak, tak tahu apa yang kita nak makan, kan? Begitu juga perubahan malam dan siang. Kalau tak berlaku kat alam semesta malam dan siang, apa benda malam tu? Gajah ke? Kan? Tapi bila nampak malam dan siang, oh malam macam ni, siang macam ni. Itu alam semesta yang tolong kita memahami maksud-maksud Al-Quran. Begitu juga kiamat dan juga mahsyar. Sebagaimana masa musim sejuk, kan? Kalau kita tengok yang 4 musim tadi tu, semuanya tinggal tukul-tukul kayu, ranting-ranting dia, tak ada daun-daun apa semua, kan? Tapi bila datangnya musim bunga yang baru, kan, tumbuh balik. Dan bila musim panas semakin meriah, kan? Begitulah juga dunia ni akan ada penghujungnya. Begitu juga bagaimana siang ni akan jadi malam, kan? Malam pun akan ada subuhnya, paginya, kan? Bagaimana dunia akan hancur, begitu juga dunia ni akan ada mahsyarnya, kan? Kebangkitan semula kita, kan? Itulah alam membantu kita memahami ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini contoh sikitlah Al-Quran Tawafuk. Jadi yang terakhirnya, sama-sama kita berdoa insya-Allah. Allahumma fahimna asrar al-Quran wa waffiqna li khidmatihi fi kulli alim wa zaman, wa alma barakatin bi'adadi suwar al-Quran wa ayatihi wa hurufihi wa kalimatihi wa ma'anihi wa isyaratihi wa rumusihi wa dalalatihi wa ighfir lana warhamna wa lutuf bina ya ilahana ya khaliqana bi kulli salatin minha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin alhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tanya tadi, saudara Gubernur Kubentam menerangkan tentang Al-Quran Tawafuk. Jadi adakah dia berbeza, masihkah dia menggunakan resam Usmani dari segi tulisan yang satu? Kedua, dia berbeza sama sekali dengan Quran yang biasa kita pakai ni, yang biasanya daripada Saudi, kan? Bentuk dari segi susunan, kedudukan huruf dan ejaan tu, adakah dia berbeza sama sekali, ya? Itu salah satu yang tadi, kan? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada saudara Haidin yang bertanya. Nak kata berbeza sama sekali dengan Al-Quran Saudi yang kita biasa baca tu, taklah, ayat itu tetap ayat yang sama, kan? Tawafuk antara tawafuk juga, persamaan antara Quran Saudi dengan Quran yang kita baca, Quran Tawafuk ni adalah bermula dengan ayat, habis dengan ayat, kan? Kalau kita tengok Al-Quran Saudi, surah Qul Huwallah, surah Al-Ikhlas tu 2 baris, kan? Tapi kalau Quran Tawafuk ni 1 baris. Tapi pada ayat Mudayanah, ayat terpanjang dalam Quran tadi tu sama saja. Cuma dalam Quran Saudi tu tidak nampak secara jelas lah tawafuk macam ni, kan? Sebab mungkin kerana faktor khat dia, kan? Sebab khatatnya ataupun pakar-pakar kaligrafi dia menulis
berdasarkan kaedah-kaedah kaligrafi yang mereka pelajari lah. Jadi nak menunjukkan kecantikan tu dia lebih sana sikit, kurang sana sikit. Jadi tawafuk tu tetap ada dalam Quran. Sama ada keluar tawafuk atau tak, tawafuk tu tetap ada. Tapi ini memudahkan lagi kita faham. Berkenaan soalan tentang resam Utsmani, sebenarnya semasa Al-Quran ini mula-mula tulis, bukan di bawah resam Utsmani, tapi sekarang telah diresam Utsmani kan. Resam Utsmani ini adalah macam mana Sayyidina Utsman bin Affan mengarahkan para penulis Al-Quran ditulis semasa zaman pengumpulan Al-Quran. Selepas zaman Sayyidina Abu Bakar, zaman Sayyidina Utsman ini telah berlaku keributan, kekacauan kerana berlakunya pertentangan cara baca Al-Quran. Jadi resam Utsmani adalah bentuk-bentuk huruf-huruf Al-Quran tu, ayat-ayat Al-Quran tu, bentuk tadi. Masa tu titik tak ada, baris pun tak ada. Itu resam Utsmani. Bukan maksudnya resam Utsmani mula ayat dengan ayat, bukan. Resam Utsmani tu bentuk yang telah ditulis oleh para sahabat yang disuruh oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Kan? Kemudian kita tengok dari nampak tadi kronologi penulisan Al-Quran tadi kan, ada diletakkan titik, kemudian diletakkan baris, kemudian diletakkan koma, dan bezakan baris depan, baris atas, belakang, baris belakang, baris bawah. Kan? Itulah. Jadi pada saya lah, sebenarnya kalau ikut tulisan asal Quran Tawafuk ni yang ditulis Ahmad Khusraw tanpa resam Utsmani lebih memudahkan bacaan. Sebab antara kelebihannya kalau berlaku saktah mimmal qadina ada surah Yasin yang kita baca kan, ada tulis tu saktah susah gitu. Kan kalau kita kat Quran Saudi tu dia tulis isim kecil je. Kan patut lagi kata ada nun tambahan pada Quran Tawafuk yang edisi lama yang belum resam Utsmani ni ada. Macam qul huwallahu ahadu nillahus samad. Kan ada bunyi nun kecil kat situ kan, nun bawah. Kalau Quran lama, Quran Tawafuk yang sebelum diresam Utsmani kan ada nun kecil tu, kita boleh baca dengan senang. Tak perlu tahu kaedah-kaedah, kita tahu baca. Tapi kalau ikut Quran Saudi, entah kaedah dia lah. Macam mana apabila berlaku pertemuan antara tanwin dengan huruf alif lam dan seterusnya, apa tu ada berbaris lepas tu kena diletakkan nun kecil berbaris bawah. Jadi Quran Tawafuk ni ada dua edisi, resam Utsmani ada, tak resam Utsmani pun ada. Tapi yang resam Utsmani ada satu ukuran saja. Ada di gerai kami G20 bilik perak. Dan telah diluluskan oleh Kementerian Dalam Negeri Malaysia lah. Saya syukuri soalan untuk pembentang. Alhamdulillah saya dapat lihat betapa indahnya Al-Quran itu, Zat Allah SWT. Tapi kalau kita sebagai orang Islam dan sebagai ilmuwan Islam, saya ingin mencadangkan agar macam kalau kita letakkan definisi keindahan itu berdasarkan apa yang kita iktibar, kita pelajari daripada tawafuk ini untuk disebarkan kepada seluruh dunia lah, insyaAllah. Sebab bila kita bercakap tentang keindahan, ia seolah-olahnya relatif, dia dipulangkan untuk pandangan orang. Tapi bila kita ada Al-Quran, ada panduan tawafuk ini, insyaAllah anggap ia menjadi satu panduan yang amat berguna lah untuk kita terutamanya orang Islam. Memanglah macam tu. Kalau sebenarnya Al-Quran tu kalau tak tawafuk ni pun tetap indah, tapi lebih indah bila ada tawafuk. Macam manusia ni asalnya dah elok dah, tapi bila solat lagi indah. Kadang-kadang ada solat memburukkan lagi pun ada juga. Kan? Tapi maksudnya bila dihiasi makin lebih indah kan. Jadi memang dalam perancangan khairat lah untuk menyebar luaskan Al-Quran Tawafuk ni, dan di negara-negara pun telah mula dijual. Contohnya sebelum ni ada pesta buku antarabangsa di Dubai kan, ada di Jerman, memang telah dikenalkan di sana. Itu sahaja, Allah.